Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita dah janji untuk jumpa malam ni. Saudara pun dah tahu kata poster kita dah naik. Inilah satu-satu poster yang kita naik 48 jam sebelum live. Kerana saya tahu bahawa saya perlu memberi syarat trafik yang lebih awal untuk anda. Untuk stream bersama dengan Nasir Jani dan juga Pian Habib malam ni. Jadi ramai yang menanti. Dulu dah minta Nasir Jani datang. Kebetulan kerana ada festival buku alternatif di Kuala Lumpur. Jadi Abang Nasir ada di Kuala Lumpur. Jadi dapat uruskan dia ada malam ni. Jadi saudara bagi je trafik dulu ke share. Bila capai saja 200 lebih sikit, saya akan straight to the point je untuk bercakap tentang filem. Kerana ini adalah orang filem. Dan kita akan cakap juga tentang banyak perkara yang tadi sebelum live pun baru spontaneous saya tahu banyak benda. Jadi kita akan share beberapa benda yang sudah sampai masanya untuk diceritakan kerana dia bukanlah lagi kenangan yang kontroversial. Hari ini kita hanya membuka saja lembar kelangan yang ditutup ataupun lembar kebenaran yang tak dapat saudara dengar ataupun saudara tahu daripada Tuan Badan. Tuan Badan ada malam ni kita akan bercerita tentang kembara seniman jalanan, sejarah di balik filem tersebut. Dan saya pun baru tahu saja bahawa filem tersebut ditolak pencalonannya bagi Festival Filem Malaysia bagi tahun yang dia dipertandingkan. Dan saya pun baru tahu saja apa yang Pian sebutkan kenapa beliau menolak award apabila menang anugerah khas juri kerana kontroversinya kerana Pian tidak memihak kepada penolakan kembara seniman jalanan dalam festival filem. Kita dengar nanti yang detail tentang apa yang sebenarnya berlaku. Okey tuan-tuan, saya tunggu angka untuk tuan-tuan bagi trafik sebelum saya announce secara rasmi sama ada berapa harga buku yang kita akan jual. Saya akan pergi selepas selesai soalan yang pertama. Begitu juga Pian menurunkan t-shirt baru yang saya boleh nampak di belakang tu, di mana saudara boleh lock sekejap ni saya akan bagi tahu harganya. Berarti untuk pertama kali kita akan stream buku Nasir Jani, tapi saya fikir buku ni bukanlah the main colours dalam interview malam ni. Kebanyakan saya akan tanya tentang berapa banyak kerana buku saudara lock baru beli. Kalau saya cerita buku nanti dia tak jadi sesi jual buku. Dia jadi sesi dia tak payah beli buku dengan orang bercakap. Okey bang, saya akan tanya apa khabar dan abang boleh bagi tahu kata cakap abang apa-apa 3 minit sementara trafik tentang share untuk capai angka. Assalamualaikum. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah Nan. Dia panggil Zainal sebenarnya dia panggil saya jacket. Kau dah boleh pakai jacket. Dah sebut jacket. Kau sendiri Tuan Badan dah sebut. Okey, jacket. Nama glamour, nama kru saya sebenarnya dulu jacket ni bermula sebagai salah seorang kru. Ya. Kru Nasir Jani. Tapi selepas saya buat filem Kembara Seniman Jalanan lah kan. Lepas tu baru kau datang. Rasanya pengaruh Kembara jugalah yang buat. Pasal ramai. Kamu Penang kan? Kedah. Joe Hamid daripada Penang. Aziz Penang. Yes. Semua datang jumpa Nasir Jani selepas filem Kembara ditayangkan. Rasanya vibe Kembara tu melekat dekat dia orang punya ni. Jadi generation saya. Yes. Jadi dia orang nak datang, ada masa tu belum ada handphone, tak tahu mana dia orang dapat nombor telefon Joe Hamid telefon. Cakap macam mana dia punya seronoknya tengok filem tu dan juga kesan dia macam tak tahulah masa tu siapa tak tahu, abang pun tak tahu apa yang tapi itulah dia. Dia orang datang cari, lepas tu kebanyakan masa tu ada yang baru lepas sekolah, ada macam Joe baru lepas sekolah. Lepas tu ada yang belum bekerja, tengah cari kerja, ada yang tengah menganggur. Jadi jumpa saya pula lepas tu buat next film Rozana Cinta 87. Ini semua terjadi tahun 86 lah. Filem Kembara Seniman Jalanan ditayangkan tahun 86. Februari. Lepas tu saya start shooting dalam pertengahan 86 tu. Saya mula shooting Rozana Cinta 87. Saya targetkan untuk tahun depan punya tayangan lah. Jadi tajuk tu, title tu siang-siang dah letak 87. Jadi siapa yang contact abang masa tu yang tak ada kerja, jomlah join. Itu mesti kau kenal My Kado. Ya kenal sampai sekarang masa jumpa. Yes, tu semualah. Jadi Rozana tu adalah orang kata budak-budak yang orang kata dia macam dari kembara kembara tu macam kata abang pun tak fikir yang benda tu macam satu
ialah satu perjuangan isu cetak rompak apa semua, tetapi tidak sangka sampai macam tu sekali sambutan dan penerimaan anak-anak muda masa tu kan. Jadi bantulah mana yang mampu. Okey, kau nak tak ada kerja, okey, jom aku nak start shooting. Itu yang mula ni lah. Ya. Dan kamu masuk selepas tu. Lepas. Abang buat drama lepas tu. Saya rasa nama Kushima yang pertama. Nama Kushima, yes. Lepas tu barulah kita buat Mencari Rantai Yang Hilang, tajuk asal Gigolo. Yes. Dekat pulau Tak, tu. Rantai yang hilang tu arwah Allah Samad Deris suruh tukar. Apa kejadahnya aku nak tukar rantai ni. Gigolo tajuk tu. Tajuk dia Gigolo. First dia shoot drama di Pulau Babi Besar. Babi Besar. Sekarang Sekarang di Pulau Besar. Yes. Okay. Dan itu drama Melayu yang pertama rasanya underwater. Ya. Ya, lebih kurang Okey. macam tu. Ada berapa dah answer dah? 341. Saya tunggu untuk dapat soalan kontroversial dulu. Saya beritahu kata Pian akan baca sajak ni malam ni. Saya tak pasti kalau saya tanya confirm tak dengar tuan-tuan, tapi saya harap dia faham apa yang saya nak tanya. Bro. 3 minit. 3 minit. Saya handsome. 3 minit cakap. Ya. 3 minit. Bukan soalan. 3 minit cakap dulu. Cakap Intro. suka hati kah? Habis, brother, Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini sahabat saya sejak zaman buzang. Ini sahabat sama-sama saya tugas menulis. Dan saya pernah berbuka bercakap. Ya. Berbuka cakap. Saya nak cakap. Ya, minta izin sikit. Ya, sila. Assalamualaikum. Nur Raisya Hedi. Ini Atuk. Selamat hari jadi. Oh, okey. okey. Cucunya. Selamat hari jadi untuk cucu Atuk. Dah Datuk. Cucu tak ada di sini. Oh, Cucu sudah 5-6 bulan terputus hubungan. Allah Akbar. PKP. Saya tak boleh. Itu saja. Okey. Okey. Saya membesar. Okey. Tak ada apa-apa, suka-suka. Betul. Yes. Apabila Zainal ajak saya datang sini lagi, saya pun cari Brother Nasir. Kemudian Brother Nasir buat filem. Kemudian saya kontak Zahrul Al-Bakri, penerbit filem. Dia memang mahu join, tapi tak dapat. Dia pun sibuk. Ya. Zahrul sibuk. Ada masih. Okey. Macam mana saya boleh jadi main film? Satu hari dalam tahun 70-an, sekitar 70-an, 76, 77, satu hari dengan Nasir berjalan di jalan Parlimen. Jalan Parlimen kami jalan. Sambil berjalan, bercakap pasal teater, pasal penulisan, pasal filem. Tup. Baru Nasir cakap, satu hari nanti, kalau gua arah filem, gua ambil lu berlakon. Itu dia cakap. Saya tak ambil serius. Tapi, saya fikir ini serius. Sebab, Brother Nasir memang orang filem. Semasa itu, dia sudah buat filem-filem Iran, pembantu, pengarah, filem mekanik apa? Banyak terlibat dengan filem Iklan. Iran. Diam. Bertahun-tahun kami diam. Itu saja habis cakap. Sampai tahun 85. Tahun 85. Di atas pentas. Masa itu saya perform saja duduk atas pentas ni. Baca suruh saya. Melayu kata Melayu bodoh, Melayu kata Melayu kecoh, biarkan. Melayu kata Melayu malas, Melayu kata Melayu pulas, biarkan. Melayu kata Melayu kecut, Melayu kata Melayu pecut, biarkan. Ada dalam buku. Saja itu tahun 70-an. Nasir dan kru film dan penerbit tengok
Masa dia tengok, habis. Masa dia nak syok, suka-suka, habis. Besoknya, Zarul Bakri datang jumpa. Terus Habib berlakon. Tak tahu apa-apa. Terus saya berlakon. Main filem KSJ. Tak ada skrip, tak ada. Jalan cerita tak ada. Hari ini, cerita sekejap. Malam, bagi kertas. Berdasar kertas. Bagi nasi kasih. Dalam apa saja. Still shot. Malam, tempat shot di Wisma Mirama sekarang. Marinara sekarang. Itu rumah-rumah kerajaan. Banglo sebuah. Marinara 3. Ya. Dulu kami buat di situ. Nah, habis. Nanti tambah. Okay. Tap! Saya nak tanya abang nanti detail ya. Sebenarnya bila saya datang Kuala Lumpur tuan-tuan, perkara pertama memanglah nak bekerja dengan saya Jani. Saya ingat lagi bawa beg daripada kampung datang naik bas Express Quarter. Saya jumpa dia. Pergi ramai lah yang kita akan kenal. Apa PM yang abang suka saya lupa. Anwar Idris. Anwar Idris. Okay, dia nak PM dulu tu ya. Idris orang lagi tu apa nama? Idris, Allahu Akbar. Idris Kasim. Idris penulis skrip ke? Dia penulis skrip juga. Allahu Akbar. Saya jumpa. Idris Jadi waktu tu juga abang pada Ruhil apa nama? Lupa dah. Allahu Akbar. Saiful Asnawi. Kami Saiful. semua berusia belasan tahun dan awal 20 kan. Bekerja. Lepas tu saya bila nasib beli rumah yang pertama tuan-tuan, saya akan ingat lagi rumah tu setiap kali saya pergi Danau Kota. Saya yang pertama masuk rumah tu sama dengan dia. Tidur bermalam. Saya jumpa Lolok di rumah yang Nasir. Ketika mereka berbincang tentang lirik lagu Ar-Rahim Ma'ruf, itu saya kenal Lolok dalam rumah yang pertama yang Nasir Jani beli. Dan kalau setiap kali sekarang tuan-tuan, kalau saya tengok Grand Funk Railroad, saya tak boleh lupa sebab saya besar tak dengar Grand Funk. Dia gila Grand Funk zaman record. Jadi pertama saya dengar apa lagu orang tua ni dengar. Rupanya dia dengar Grand Funk Railroad. So saya belajar Grand Funk Railroad. Tiap kali ada 2 filem yang saya akan tengok, saya akan tengok untuk mengingatkan zaman filem cerdik yang saya. Pertama adalah Ahmad Dios, tengok F. Murray Abraham. Sebab dia ajar saya, dia kata kalau kau nak buat filem, ini level buat filem. So filem pertama tu saya fikir sampai sekarang tak ada orang boleh buat filem sebaik filem yang kita tonton. Lepas tu filem yang kedua dia belajar saya lighting daripada filem Black Rain. Kita one day kalau kita kaya, kita akan buat filem yang macam Black Rain. Sebuah filem lighting. Saya akan tanya abang, apa sebenarnya bawa abang buat saya tengok Nasir Jani daripada baca sajak, kerana dia juga pelopor baca sajak bawah tiang lampu di Pasar Seni. Tak boleh lupa tu generasi mereka je. Jadi dia ada 2 wajah. Satu wajah dia adalah dalam dunia kesusastraan, satu wajah dia dalam dunia filem. Apa sebenarnya abang nak buat dengan KSJ? Kerana pada masa tu bang, setelah aku jumpa aku menjual cetak rompak je di kampung. Di pasar-pasar malam jual cetak rompak masa zaman belum band rock hasilkan zaman, tapi duit Sudirman hilang kat pasar malam je. Duit hati-hati terkenal semua hilang kat apa yang abang rasa abang buat KSJ waktu tu? Okey, sejarah KSJ tu dia bermula tahun 1984. Ingat lagi hari pertama puasa 4 Jun tak salah. Hari pertama juga TV3 dilancarkan. Okey. Tiba-tiba pagi tu, masa tu abang duduk di Taman Gombak. Taman Gombak. Masa tu tengah banyak buat filem iklan apa semua. Dapat phone call daripada, tak tahu itu M. Nasir. Dapat phone call, kata Nasir style dia. Hello. Nasir ni ya? Ya. Nasir ni. Gua M. Nasir. Hal kan. Masa tu dia dah top. Dia Kembara Express Rakyat. Dia dah kompos banyak lagu Elicat pun waktu tu. Elicat, Flybait. Masa tu dia, selepas dia meletup Flybait lah, lagu Kenangan Lalu tu. Kata, betul M. Nasir? Gua nak jumpa lu. Ada hal. Kata, okeylah. Minta address. Nama tanya mana. Bila dia dah kata dia M. Nasir, jadi terus lah. Mana lu dapat gua punya number? Dah terus lu gua lah kan kita ni. Dia kata gua dapat daripada Dr. Sam. Dr. Sam pula masa tu abang dah banyak kali guna dia sebagai cameo dalam Mekanik, jadi DJ. And then dalam Mati Sakram Patriot, ada watak dia tu.
Jadi memang dah rapat lah dengan Dr. Sam. Dia kata Dr. Sam yang ni, okey lah, alamak, kasih tahu dia alamat. Dia kata nanti petang dia sampai. Betul-betul pukul 3 rasanya, dia sampai dengan Dr. Sam. Sampai, first time lah tengok M. Nasir kan, dengan kasut Fung Kiong dia. Macam tu, dia macam dekat album cover dia kembara macam tu ada. So okey lah, jumpa, tanya dia, okey apa tujuan. Lama dia kata gua sebenarnya dia kata nak buat filem. Habis ada bawa ni apa skrip kembara lah. Apa tajuk? Dia kata Kembara Seniman Jalanan. So sikit lebih kurang tengok. Lama kata okeylah, ini skrip yang raw, tapi kalau buat filem kita kena ada screenplay. Lu dah buat screenplay? Dia kata tak ada. Lu lah tolong buat, dia kata. Lepas tu tanya dia, macam mana lu, kenapa lu pilih gua? Dia kata, tak, gua dah follow lu punya work. Gua dah tengok lu buat assist Hafsyam mekanik. Pasal masa tu abang selalu ambil dalam production selalunya jadi first AD. Sekarang ni first AD, second AD. Masa tu AD je, assistant director. Dan juga abang buat art direction. Jadi mekanik abang penolong pengarah pada Hafsyam. Waktu yang sama juga art director. Jadi dia kata, gua dah tengok lu punya ni dengan Hafsyam mekanik. Lepas tu dia kata, gua tengok ni Mati Seorang Patriot. Lepas masa tu Mati Seorang Patriot baru habis tayang. Oh, cakap okeylah kalau macam tu. Maknanya dia jumpa abang sebab dia dah tengok abang punya work. Pada abang itu cara yang betul lah. Maknanya kau nak ambil aku bekerja dengan kau dah tengok aku punya showreel lah, portfolio kan. Dia kata okeylah. Lepas tu tanya dia, jadi macam mana ni, apa nak buat? Dia kata, gua nak buat filem. Okey, cakap dengan dia, okeylah, macam ni lah. Bila lu cadang nak buat? Dia kata, bila kita ni lah dapat producer. Lu belum dapat producer lagi kah? Dia kata, belum. Saya fikir, macam ni lah, dia cakap. Gua, apa kata kalau kita cari producer dulu, dan bagi gua baca skrip ni dan gua jadikan screenplay. Pasal sekali run through tu dah tahulah opening dia, dah tahu makna ini just skrip yang orang kata mentah. Okey. Lepas tu bincang dengan dia, producer kalau rasa nak cari, kenapa tidak kita cuba ni Zarul. Pasal Zarul first film ZSA buat terbitkan ialah Mati Seorang Patriot. Jadi Zarul bercadang nak buat second film. Belum ada apa-apa ni. Jadi bila Nasir kata belum ada producer lama, masa tu Nasir pun belum kenal Zarul. Dr. Sam kenal lah pasal Mati Seorang Patriot, Dr. Sam berlakon. Dia kata, why not kita jumpa Zarul? So, kita lepas tu kita pendekkan cerita. Lepas tu dah jumpa apa semua. Dalam minggu tu juga jumpa Zarul. Dan Zarul kata, boleh lah kalau tu tengok cerita ni. Tapi cakap dengan Zarul, tapi Rul, gua kena buat dia punya screenplay dulu pasal ini rough ni. Tapi masa tu pula itu bulan April ke Jun. Abang Mio Hashimanap, Zarul, Johan Ibrahim cameraman, Mahdi J. Murad. Kita orang dapat tawaran buat short course di London. Bulan Oktober, November, Disember. So kata apa pun kita settlekan dulu, kita pergi ni pasal semua dah dapat dah tempat semua kan, finance ni short course 3 bulan. Jadi bincang dengan Nasir, jumpa balik sebelum Nasir balik ke Singapura. Cakap dengan dia, okey macam ni lah, kita ni settlekan dulu kita punya course ni, balik nanti baru kita ni work out the script, work out betul-betul lah siapa producer, Zarul berminat atau tidak, maknanya final lah. Nasir kata okey lah, boleh tunggu. Okey, dia kata boleh tunggu. Jadi lepas tu bulan Oktober kita orang 4 orang dulu, Mio, abang, Johan Ibrahim sama Zarul pergi dulu. Mahdi J. Murad kemudian sikit pasal dia tak salah, dia tak tahulah, dia lambat sikit dia pergi. Jadi pergilah ke London tahun 1984.
buat short course di satu studio filem school lah, macam dia Crosswind film. Dia ni syarikat ni filem, tetapi at the same time dia bagi ni short course apa semua. Tapi di sana 3 bulan abang habiskan masa, benda semua kita dah, yang dia ajar semua kita dah tahu. Basic kan. Basic kan semua kita dah tahu. Ada tak ada benda-benda yang macam skrip ke apa. Jadi most of the times abang banyak gunakan masa tu tengok filem. Sebab masa tu sebelum pergi tu banyak filem-filem yang macam yang kita tengok macam nak tengok tapi tak ada di KL, tak sampai, macam Easy Rider, filem Led Zeppelin, Song Remain the Same. Habis tu abang masa tu minat sangat ni Roman Polanski, director. Ada tak ada, kalau nak tengok pun kalau ada buku, pergi Lincoln Center, British Council. Jadi kita tengok gambar je lah. Jadi bila sampai di London pula dia tak tahu sekarang ada atau tidak kita. Dia macam panggung kecil-kecil aja. Dekat pula dengan Crosswind. Crosswind ni dekat Soho Square. Jadi di situ ada panggung kecil-kecil. Dalam dia tu boleh isi 50 orang. 25 orang sebelah kanan, 25 orang sebelah kiri. Dan sebelah kanan ni yang paling ramai orang pasal boleh hisap rokok. Sebelah kiri tak boleh hisap rokok lah. Masa tu belum ni. Jadi filem yang ditayang tu pula dia orang panggil double billing. Selalunya macam pukul 12 malam ke atas. Kita bayar tiket yang murah, tapi kita boleh tengok 2 filem. Tapi bukan filem yang baru. Ya. Dia macam dia kadang dia orang ada cara tayangan dia tu macam minggu ni retrospektif Roman Polanski. Dia akan tayang tiap-tiap malam 2 filem Roman Polanski. Jadi kita beli satu tiket, masuk pukul 12, first filem tayang. Tayang katakanlah 2 jam, 12, 1 pukul 2. Lepas tu break dalam 15 minit ke setengah jam, coffee time. Lepas tu masuk balik, sambung lagi. Filem lain pula, tapi pengarah yang sama. Sampailah pukul 4 pagi. Lepas tu balik. Jadi itu besok pergi studio belajar. Pasal satu, tiket murah. Kedua, filem-filem yang kita hanya baca buku dan bercerita dengan kawan-kawan melalui dialog cerdik ke apa ke semua benda-benda tu kan. Di situ yang dapat tengok. Dan dia juga ada macam kadang-kadang dia buat macam ikut tema musical. Rock filem. Minggu tu Led Zeppelin, Song Remain the Same, filem Easy Rider. Jadi macam tu lah dekat abang ingat 3 bulan tu mau dekat 90, 80 ke 90 filem ni. Berpuluh. Waktu tu SF filem tak mudah tuan-tuan. Ya. SF filem tak mudah. Kita bercakap tentang zaman video pun masih lagi belum popular waktu belum tu. VHS Ya, VHS belum popular. Dan sorry, kalau ada pun kita tak dapat filem yang datang ni semua Hollywood garbage. Ya. Kan. Jadi macam yang kita nak tengok macam dapat tengok filem Fellini. Gila dapat filem Fellini. Kita dapat Godard, Truffaut yang masa kat KL sebelum tu kita hanya berbijang, tengok buku, baca rencana. Itu lah. Apa yang sebenarnya masa membuat KSJ? Saya tahu semua benda ni, saya dah kenal, tapi untuk share dengan saudara, orang bergambarkan abang resis. Kerana KSJ menjadi sensitif adalah kerana kita menentang Lanu Cetak Rompak. Dalam tu Cetak Rompak kita guna perkataan mata sepet kerana mereka adalah Cina. Betul bang, aku duduk kat kampung pun, beli kaset daripada Pendang memang printer Cina. Yang jual semua orang Melayu, yang lingkup pun semua orang Melayu. Pelingkupnya pun adalah orang Melayu. Yang lingkup pun orang Melayu. Yang melingkupkannya tu adalah orang Cina pada waktu tu. Ini bukan perkauman tuan-tuan. Saya suka tell the truth because kita stream. Kenapa pada waktu tu the anger tu, marah tu, hingga boleh orang labelkan bahawa Nasrjani adalah racist. Saya masih ingat lagi bila abang buat filem cinta tu, kita makan kotio dekat Z Production tu. Pak Z yang cakap kan. Kita berhenti sekejap, kita buat filem universal, filem cinta. Kita kan drama cinta, kita buat. Sebenarnya waktu tu bukan apa tuan-tuan. Memang tak boleh lepas pun filem-filem yang terlampau drama, terlampau kritikal. Apa yang kemudian orang kaitkan abang dengan rasis? Dia sebenarnya abang ni mewakili ramai. Cerita dia Kembara Seniman Jalanan ni, skrip M. Nasir. Okey, nanti sambil abang nak jawab tu, dia punya backstory dia. Bila balik di London apa semua, study juga skrip tu. Lepas balik buat skrip, cakap dengan M. Nasir,
cerita ni kira kita olah. Pasal cerita dia mudah je. Cerita M. Nasir Kembara Seniman Jalanan ni budak kampung, nama Bujang. Datang ke bandar. Lepas tu dia nak jadi penyanyi popular, tetapi dia banyak bawa lagu folk. Lepas tu ada bercinta. Lepas tu rekod company tak nak ni. And then last dia berjaya dapat ni. Maknanya secara fiction lah, fiksinya Bujang ni berjaya dengan lagu folk. Walaupun masa tu folk tak ni, yes. Jadi berjaya, and then last kali buat satu show di big show di kononnya di hotel yang mewah. Maknanya membawa folk ke hotel yang mewah. Itu aja cerita dia. Jadi shooting ni abang olah balik skrip tu apa semua, M. Nasir jadikan screenplay. Jadi abang olah mula start shooting. Tak banyak perubahan, tak banyak olahan yang ni. Cerita maintain juga tu. Tinggal dia lebih orang kata screenplay ni untuk director ni, jadi visual kita tu kan, itu aja. Masa shooting tu, kawan-kawan bila dengar, Nasir Jani shooting. Jadi masa tu member dengan itu Blues Gang apa semua, dan Blues Gang lah masa tu abang ni, pasal itu ni sebenarnya datang daripada kampung yang sama, bandar ni, pekan yang sama, sekolah yang sama, tinggal dia senior masa sekolah rendah. Jadi jumpa ni, datanglah member datang bagi support masa tu, tengok shooting apa semua. Tiba-tiba satu hari tu dah 2 minggu rasanya shooting, dah 2 minggu. Lepas shooting terus cerita yang pian tadi. Salah satu scene tu ialah apa nak buat, M. Nasir Bujang ni menyanyi, lepas tu pian baca sajak dekat panggung drama sekarang ni. Tadi lalu tengok ada lagi panggung drama tu. Kan? Sepatutnya watak Osman Tikus tu Noramin Mushi. Okey. Masa tu dia radio KL. KL FM. KL FM, radio ibu kota. Last minute dia tak dapat ni. Pasal dia tak tahu apa hal dia ada orang kata acara peribadi dia yang memerlukan dia pergi ke Indonesia untuk jangka waktu yang lama. Kebanyakan ada orang kata pasal Noramin demand, yang sebenarnya tak ada, bukan dia demand, pasal dah tak boleh. Jadi minta dia ni pun delay tak boleh pasal benda tu. Jadi lepas tu baru abang tahulah kenapa dia perlu jadi pada abang. Okey, justified, ada sebab-sebab peribadi yang itu pasal dia sekarang macam tu. Faham? Ilmu yang dia pergi tu kan. Kan sekarang dia banyak ni. So, tak ada no hard feeling, tak ada apa. Jadi fikir siapa aku nak ni. Teringat, hari tu dah shoot pian. Abang tak teringat yang perjanjian maut abang dengan pian sebelum tu. Lepas tu dia cerita pun, apa kata kita panggil pian? Lepas tu M. Nasir kata, tapi pian tak boleh dengar. Abang cakap dengan dia, nanti filem ni kau berlakon, lepas tu kita dubbing tau. Rasanya orang yang tak pendengar lagi senang dubbing, pasal pian baca mulut, lip sync. Dia baca mulut kita kan. Jadi bila kita dubbing dulu, kita shoot, lepas tu masuk suara kemudian. Jadi orang yang boleh mendengar ni pun kadang macam M. Nasir, aku tertinggal lah satu apa perkataan tu. Check skrip, check balik sound yang kita ni kan. Jadi dengan pian tak ada masalah. Dia tengok jadi pada abang, aku berani ambil pian. Kasar je. Tapi Dah kata pasal dia boleh baca. Jadi abang kata dengan M. Nasir, kau ambil ni pasal Nasir pun okey ke? Okey, itu tadi cerita pian. Jadi balik-balik dah 2 minggu lepas pian punya tu baca saja tu, panggil dia, pendekkan cerita, dia setuju. Dan apa yang dia cerita tadi. So kita carry on shooting lagi. Masih lagi mengikut skrip yang ni lah. Tiba-tiba itu datang. Dia orang selalu datang masa shooting tu bagi moral support. Itu kata, gua ingat dengan filem kita boleh buat cerita pasal cetak rompak. Pasal masa tu memang cetak rompak gila babi. Itu pun masa tu Blues Gang dah start buat lagu sakit-sakit.
sakit. M. Nasir pun dalam album Kembara tu ada lagu Cetak Rompak, Arwah Ali. Tapi masa tu dalam skrip tak ada. Macam kita orang terlupa lagu tu. Macam terlupa. Jadi bila itu datang, itu M. Nasir, lepas tu Ramli Sarip pun datang. Lama kita memborak kat rumah Zarul. Rumah dah guntur dah dekat Kiaping. Borak-borak. Lama kita, kita tukarlah. Abang sendiri offer, kalau macam tu, why not kita tukar skrip ni? Zarul kata, kita orang kata, boleh ke Zarul producer? Tanya dulu producer. Kalau pasal masa tu kita dah ambil Finas punya ni. Producer skrip tu. Finas dah approvekan berdasarkan skrip ni. Tapi kita tak buat ni masukkan isu baru. Tapi lebih kurang ni lah kan. Lama yang penting sekarang producer, kalau producer tak sanggup dengan yang benda yang kita nak tukar, tak boleh juga. Alhamdulillah dapat producer yang umur pun dekat sebaya, kepala pun sama. Zarul kata go ahead lah. I start daripada saat tu habis gua rombak. Itu pasal watak Khatijah Ibrahim Katie kan. Sepatutnya bercerita panjang lah kan. Terus jadi kecil. Pasal tak penting. Sekarang gua nak cerita Cetak Rompak. Jadi itu yang tambah lagi skrip tu. Bila masuk halal rekod apa semua tu, itu yang idea datang, tukar. Bujang tambah pula. Bila dah jadi recording artist, jadi jebat. Itu semua pertukaran-pertukaran. Bila kita orang dah setuju untuk maknanya revamp balik, reboot ke revamp ke apa, storyline kita orang. Tapi konsert tu kita besarkan. Kalau mengikut original script, konsert tu penyanyi folk bernama Bujang berjaya bawa lagu rakyat, menyanyi di hotel. Ini kita tukarkan jadi konsert yang besar, bawa tema lawan Cetak Rompak. So dia memang ini adalah sejarah. Itulah pencetus skrip Kembara Seniman Jalanan bawa isu Cetak Rompak. Dan macam kata racist apa semua kan. Kita orang dah rasa macam itu, dan M. Nasir semua dah dapat vibe macam this is our problem kan. Dan ini ruang kita nak ni. Jadi kita hanya just jadi diri kita lah. Kalau kau marah, marah. Itu yang dialog tu, masa tu dah bukan dialog, bukan Nasir Jani aja. Sama-sama punya dialog. Mata sepit. Macam kita nak, macam mana, takkan nak sebut Cina, mata sepit. Jadi kita dah ada storyline, tinggal input tu aja ramai-ramai. Itu yang macam abang kata tadi. Kalau orang nak kata gua racist sebab tu, tak, yang sebenarnya gua punya suara tu adalah suara M. Nasir, suara itu, suara Ramli Sarip, suara suara industri sebenarnya. Yes. Sebab Pirate waktu tu adalah sangat luar biasa lalu Cetak Rompak waktu tu. Saya masih ingat lagi lah. Memang kita tak boleh nafikan tuan-tuan, tak payah ikut perkauman je, kita boleh sebut je memang itu adalah manipulasi yang luar biasa. Sekejap. Kalau nak tahu ni, buku ni menceritakan tentang Cetak Rompak. Adalah orang kata ini Cetak Rompak dah ni apa, sekarang dah digital apa semua kan. Tetapi kita kena tahu sejarah. Sebelum kau sampai masalah Cetak Rompak digital, kalau kau tak tahu masalah Cetak Rompak fizikal, itu tujuannya abang tulis buku ni. Dengan itu dia hanya macam perbualan antara abang dengan itu, lebih kurang macam dialog. Kita very honest sampai satu saat apa, sampai satu chapter tu kita ada satu chapter pasal ini kawan kita sendiri, The Unsung Hero, Kasim Catong, lahir 51, mati ditembak 2008. Dia adalah pegawai ataupun pengarah IFPI, International Federation of Phonography, yang di is an American punya persatuan. Lantik dia lawyer untuk cek Cetak Rompak lah. Dan Kasim Catong ialah dia nama Kasim Catong, tapi sebenarnya dia Siam Kelantan. Maknanya berapa seriusnya benda ni sampai Kasim Catong kena tembak. Dia kena tembak. Kerana menentang Cetak Rompak. Yes. Dan dia kena tembak selepas satu kes yang dia dapat tangkap berapa dan Lanon tu define
Berapa paling tinggi, berapa juta. Lepas tu, sebulan lepas tu, dia kena tembak. Semua ada dalam ni. Okey, tuan-tuan. Saya offer kalau saudara nak tahu tentang Kasim Catuk yang saya pun tak tahu, tuan-tuan. Yang saya tahu hanyalah Halakero, tapi ada lagi cerita sebaliknya. Saudara boleh log mana ni, combo buku adalah RM RM80 untuk 3 buah. Mahfuz dah naik gambar tu, log saja untuk membaca semua memori ataupun semua realiti yang saudara tak dapat lihat pada tahun 70-an, 80-an tentang industri, siapa mengatakan orang tua ni resis. Saudara akan baca semua untuk melihat realiti sebenar. Di sebalik macam-macam cerita yang tak ada. Log je buku ni RM380. Waktu yang sama juga saya offer saudara untuk log salah satu baju daripada 5 ni akan dinamakan baju ni. Saudara tengok saja yang Mahfuz letakkan gambar tu. Okey, naikkan baju selepas buku. Saya nakkan log ni jalan dalam satu log. Garasi akan uruskan pos dan garasi akan uruskan semua benda. Kali tak keliru. Kalau log je baju ni 180, 2, 150. Kalau nak satu sebut nombornya mengikut apa yang Mahfuz letak, dan kalau nak ambil combo sebut saja 1425 atau berapa. Okey, bajunya adalah 2,150, RM180. Bukunya adalah RM380. Untuk tu saudara boleh mula lock sekarang. Pembeli buku akan mendapat ni yang saya pakai ni, apa, rabat lid ni. Saya baru tahu je yang terbit juga adalah kawan-kawan saya. Button. Button ni ada benda ni yang saya pakai, stiker ni. Ni benda ni. Okey. So ini akan dibagi secara percuma. Boleh lock sekarang. Okey, saya nak tanya dengan tengok dulu buku yang Abang Pian tengah tayang tu. Saya nak tanya Pian, baca sajak dulu. Baca sajak. Okey, dia tu saya sembang tu. Saya tanya abang Okey, salah satu adalah kita berhenti sekejap. Sebab tadi saya akan cucuk temperature yang lagi panas. Saya nak tanya tentang lirik lagu. Abang committed tulis lirik lagu dan orang tak boleh lupakan bahawa lagu Marah-Marah adalah lagu Nasir Jani. Abang ceritalah apa lirik lagu yang paling best supaya budak-budak boleh ingat boleh. Kalau dia orang dengar dia tak tahu dia dengar lirik Nasir Jani tu. Untuk mereka ingat. Satu, lagu apa yang paling abang rasa lagu Marah yang paling best, dan lagu siapa, lagu Jiwang yang abang rasa paling best abang pernah tulis. Dia juga menulis lagu Jiwang, tuan-tuan. Disebut nanti tuan-tuan akan tergelak kerana tuan-tuan menyanyikan lagu yang ditulis, lagu Jiwang yang ditulis oleh Nasir Jani. Lagu kira memang saya punya forte, banyak lagu yang kita melawan lah. Pada saya lagu yang paling dekat capai lah apa maksud melawan tu ialah Wings, Satellite Walker. Okey, Satellite Walker. Itu cerita memang pasal isu rambut dan memang belasah Tok Mat lah. Okey. Lepas tu Bazooka Penakar pun cerita pasal tu. Sehingga bukan album tu, Joe ambil tajuk lagu tu sebagai tajuk album. Bazooka Penakar. Bazooka Penakar. Untuk album tu 2 lirik, Satellite Walker, Bazooka Penakar. And then lagu Bazooka Penakar. Baru ke Penakar. Masalahnya, gua tahu dia buat lagu. Gua sepatah tak minat. Memang tak minat, tak boleh dengar. Nasir ke nyanyi, dia ke nyanyi, gua tak minat dengar. Gua cakap, pasal dia tak boleh dengar. Okey. Okey, betul lagi lagu ada satu lagu tu Chris buat Syurga Jambul Terbakar. Saya tak ingat lirik tu. Syurga Jambul Terbakar tu Halim Chris adalah, lupa nak sebut, Halim Chris adalah boomman kami. Waktu kami menjadi kru. Joe Hamid adalah director show dia tengok malam ni. Dan Saiful Asnawi adalah cameraman. Dan Halim Chris adalah boomman. Jadi Halim drama Chris fanfare. Drama fanfare. Kita shoot dengan dia. Habis itu Syurga Jambul Terbakar itu semua time isu rambut apa semua. Yang sebenarnya abang marah dengan ahli politik, politician, pemimpin kita. Sebab abang pegang begini lagi dulu sampailah sekarang dan masa tu. Pada abang, ahli politik, politician, engkau ni sebenarnya kuli. Kuli rakyat. Engkau duduk ke atas tu sebab undi. Faham. Jadi kau tolonglah kita orang. Cetak rompak. Yang kau sibukkan rambut kita orang. Itu pasal kalau ikutkan logik, kenapa pula Nasir Jani yang beria-ria nak sibuk melawan ni? Tulis lagu Syurga Jambul Terbakar lah apa semua kan. I'm not a singer, I'm not a rock singer. Betul. Abang bukan, tapi abang pengarah filem. Suka hati aku lah nak panjang mana rambut aku. Hanya satu aja yang abang nak kasih tahu.
masyarakat masa tu, orang Melayu tu, yang aku melawan ni sebab tak betul. So tak semestinya aku Mempunyai kepentingan. yes, dan tak semestinya aku ni seorang rock singer ataupun aku ni yalah rock singer. Maknanya walaupun rambut Amy, Awi dan budak-budak search dan wing yang kau potong, tetapi sebenarnya yang kau potong tu adalah maruah bangsa Melayu lah, anak muda Melayu. Dan kau siapa? Kau duduk situ, rakyat undi. Pasal selalu abang dah lepas peristiwa tu semua kan, macam-macam bila abang dah kena gam apa semua kan. Dan bila Mahathir dah jatuh, adalah orang interview, ada bertanya, sama abang cakap, mudah aja. I'm not a politician. I'm a filmmaker. Kau boleh gam aku, kau boleh potong rambut budak-budak ni musician kita, karyawan kita muzik kan, kau boleh potong apa semua kan, pasal kau ada kuasa. Bila kau tak ada kuasa, you are nobody lah, but I'm still here. And up to this, boleh guna perkataan for letter word, up to this fucking moment, I'm still here. Mari kau mana? Pemimpin yang dulu yang kononnya menjaga moral, mana engkau? Mana Ryan Tamcik? Ryan Tamcik tu pun satu kes juga. Masa abang dengan Ito pasal Ketua Umum Melaka. Dan kita orang Melaka, anak Melaka. Takkan kita nak diam. Dan umur tak jauh beza. Kenapa pula kita dah masuk politik, bukan tak nak cerita politik, tapi Hati sakit nanti. hati sakit. Dan lagi satu, orang kita ni tak pernah nak belajar lagi pada sejarah. Kau pilih lagi orang macam tu. Maknanya mana komitmen kau? Nobody tak ada orang. Itu interview tu abang cakap, siapa undi aku jadi pengarah filem? Tak ada. But I'm still here. Because I don't need vote. Tapi kau orang ahli politik, kau perlukan undi. Bagus kau naik. Kau tak sedar diri ke? Taraf kau, itu yang lirik Setarat Puaka apa semua. Kau ni taraf kau kuli pencuci pentas. Itu dia punya ni. Memang abang lawan bukan sebab apa suka-suka nak lawan, tak. Kalau kau bagus, aku tak lawan. Pasal kau tak jaga kita orang. Tapi undi kau nak. Bila nak berkempen, tanya itu. Nak kempen, panggil artis. Masa pilihan raya, panggil artis. Bila kau dah menang, kalau ada isu rasuah ke apa, selalunya dia akan divert menggunakan artis. Banyak contoh. Banyak contoh. Salah satu contoh, isu rambut. Bila nak divert isu HBD, masa Tok Mat buka HBD, bila Persatuan Pengarah Filem FDAM ditubuhkan 1992, isu pertama dibawa oleh A.R. Badul ialah kenapa ada satu company baru dekat Ceras dapat berapa ratus jam. Habis bawa pengarah Hong Kong apa semua. Bawa buat cerita pendekar yang terbang sana terbang sini. So kita orang bising masa tu. Bising dan dapat tahu company HBD tu kepunyaan Tok Mat. Pasal dia bajet, dia Kementerian Penerangan punya bajet, dia dapat digunakan tu letak nama adik ipar dia, Sebastian. Jadi Persatuan Pengarah Filem baru ditubuhkan, Pro-Tem Committee lagi dah bising benda tu. Seminggu lepas tu keluar muka surat akhbar, muka surat depan, artis lelaki berambut panjang tidak dibenarkan di RTM. Itulah mulanya. Nampak sangat gunakan artis untuk tutup kau punya tu. Okey. Jadi Itu sejarah tuan-tuan. Saya Itu berasa pasal- dalam sejarah. itu Ini pasal orang yang mencipta sejarahnya, tapi saya generasi yang berada dalam sejarah tu. dan itu abang boleh sebut nama. Pasal sekarang kalau katakanlah ada pihak-pihak yang tak puas hati kan, abang tulis buku ni semua cerita benda yang ni. Sejarah. Siapa engkau, apa yang kau dah buat tai apa semua. Kalau kau orang tak puas hati, tulis buku. Lawan aku punya statement. Tu aja. Gentle kan? Tuan-tuan, lock bukunya. Untuk sejarahnya kita akan berhenti untuk dengar lagu cinta. Lepas ni, lepas Pian baca satu saja.
Dia nak minum air. Tuang air kat guru tuan-tuan. Tak dapat lama menuang air pada seorang guru. Cetak rompak kepala bapak. Buku seumpama ini tidak akan pernah kamu lihat diterbitkan di Malaysia. Inilah satu-satunya buku yang mengomel hal-hal cacat rompak. Kamu mengharapkan surat khabar dan televisyen mainkan isu bukan connect ini berhari-hari. Kamu mengharapkan gomen andal tahu dan belasah lanun cacat rompak teruk-teruk sampai tersadai. Inilah masalahnya. Dan buku ini bercerita bukan cerita kosong, bukan cerita konek. Ya, cacat rompak kepala bapak. Gua tulis. Gua tulis. Blurb-nya daripada dia. Blurb dia panggil tulisan pendek belakang. Aku dah heran. Apa Gua pula dia tulis. baca. Rupanya dia menulis blurb untuk buku ni. Gua kasih kata pengantar. Gua kasih kata pengantar. Tak kata dan hadir. Okey. Dah. Okey. Lock tuan-tuan, bukunya 380, t-shirtnya 2 150, 180 ringgit. Pilih je, admin akan turun naikkan status tu. Kalau yang ada tanya, admin akan jawab. Saya tak akan jawab sebab saya nak concentrate untuk fokus ni. Sambung. Kalau katakan tadi abang resis lah tentang cerita rompak. Tapi abang dah jawab tadi. Abang mewakili Seniman zaman tu. Ya. Betapa seriusnya kami, maknanya pasal as time goes by, kita pun nampak ada kesan dia lepas filem Kembara apa semua itu yang tahun 90-an. Semua ada tulis dalam ni tentang macam mana lepas tu ada kesan dia. Ali Bakar lepas filem Kembara Seniman Jalanan buat Battle of the Band. Tema dia lawan apa anti cetak rompak kan. Cetak rompak. Ada kesan dia. Itu pasal tengok masa tu search boleh jual sampai beratus ribu. Paling dahsyat Raihan lah sampai kan 1 million kopi. 1 million. Itu semua selepas Kembara antara tahun 90 hingga 96, 98. Baik, selepas tu dia down balik. Semua ada cerita ni kenapa dia down. Politik juga, orang politik. Siapa menteri perdagangan dalam negeri semua ada dalam cerita ni. Yang abang nak cerita ialah betapa seriusnya kita orang, maknanya abang dengan itu tentang cetak rompak ni sampai pada tahun 2018 hari Isnin 15 Januari tarikh yang penyanyi ingat sangat tu penyanyi yang lagu zombie tu Dolores tu. Cranberries. Dia meninggal lagi tu. Hari tu jugalah abang dengan itu pergi jumpa Tun Mahathir. Fotonya ada. Yes, fotonya ada. Jumpa Tun Mahathir. Kenapa jumpa Tun Mahathir? Sebab masa tu dia masuk balik nak bertanding. Jadi kita orang jumpa dia sebab apa? Sebab nak kasih tahu dia, Tun, kalau PH menang, tolong settlekan isu cetak rompak. Jadi apa yang abang nak kasih tahu ialah kita orang ni tak pernah berhenti berjuang lah. Kalau orang kata sampai peringkat jumpa paling tinggi, siapa lebih tinggi yang kau nak jumpa kalau bukan Perdana Menteri? Ataupun bakal Perdana Menteri. Tapi masa tu dia belum menang lagi. Tapi ironinya 8 Januari 2018 kita jumpa dia dan dia kata okey kalau menang tapi undilah kita. Yalah kita akan undi kalau ni, tapi make sure ni
Bulan Mac, manifesto Pakatan Harapan keluar. Dalam manifesto Pakatan Harapan tu, yang disentuh jenayah, dadah, human trafficking, human trafficking. Itulah salah satu ni. Cetak rompak tak ada. Sedangkan kita dah jumpa. Itu pasal ending buku ni, abang bacalah ending dia kan untuk ni. Okey. Terkini aku dan Ito telah membaca dan meneliti manifesto Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-14 yang dilancarkan pada 8 Mac 2018. Sayangnya, di bawah tajuk jenayah tidak ada langsung manifesto tersebut menyentuh jenayah cetak rompak. Tiada catatan tentang tindakan bakal diusahakan untuk menghapuskan jenayah cetak rompak kepada bapa ini. Kenapa? Apa boleh kami andaikan? Makna gua dengan itu andaikan ialah jenayah cetak rompak ini kurang diberi perhatian kerana jenayah ini menguntungkan pihak kerajaan tanpa mengira siapa memegang tampuk pemerintahan, baik Pakatan Harapan apatah lagi Barisan Nasional. Fikir renungkanlah wahai semua para karyawan seni tanah air, di mana kedudukan kita dan siapa kita sebagai karyawan seni selama ini di mata pemerintah negara. Inilah realiti dan kenyataan sebenar mesti dilalui oleh karyawan seni kita. Pahit tapi perlu kita rempuhi juga demi rasa sayang dan tanggungjawab kita menghasilkan karya seni budaya bangsa Melayu khasnya dan amnya budaya anak semua bangsa Malaysia. Ini pasti. Perjuangan menghapuskan jenayah cetak rompak belum menampakkan sinar di hujung terowong. Apa pilihan kita sekarang? Sendiri mau ingatlah. Okey, tuan-tuan, ada soalan daripada anda semua. Saya akan minta admin kemukakan. Kalau ada, tolong pas atas paper, atas kertas. Kalau saudara nak, mungkin admin juga sibuk untuk ambil lock. Laju tak lock ni dah? Ya, ada almost 20 buku. Okey, 20 combo 20 set buku tadi dijual malam ni. Saudara boleh lock lagi. Saya aim buku hari ni adalah 30 minimum. Saudara boleh tembak lagi 10. Untuk mengetahui banyak benda, tak tahu, walaupun saya kenal lelaki ni lama, tapi banyak benda ni baru hari ni saya tahu. Walaupun kami minum kopi bertahun-tahun, ketika saya 2 tahun dekat 3 tahun saya jadi kru dia, shooting dan tinggal di rumah dia. Saya tak pernah dengar semua cerita ni. Belum berlaku lagi. Belum berlaku. Tak, maksud saya kemarahan pada zaman tu. Apa yang sebenar pada waktu tu. Jadi saudara dapat ambil buku ni untuk saudara baca, kerana ini penting apa memorinya. Bukan memory pun, dia ada realitinya, saya sebutnya untuk saudara, sejarah dia. Sejarah dia. Okey. Saya tanya lagi satu bang. Kita tone down, lepas tu saya tanya bang, lagu-lagu cinta yang abang hasilkan. Sebab saya akan ingat ramai orang akan tak tahu ni, dia menyanyi lagu yang liriknya ditulis oleh Nasir Jani. Sebab dia akan dengar lagu orang marah je. Saya masih ingatlah Hutan Simpan apa semua tu. Semua tajuk-tajuk yang di luar kotak kan. Tapi saya tahu dia lagu-lagu cinta abang. Macam abang sebut, apa lagu cinta yang abang tulis, abang rasa macam kalau dengar balik macam, aku tulis ke ni? Tapi yang paling klasik, tapi abang tak boleh claim abang punya. Seri Kandi Cintaku. Okay. Pasal itu lirik yang pertama dan buat sama-sama dengan Usop Koperatasa. Okay. Jadi abang tak rasa macam itu macam abang punya 100% lah. Pasal lirik tu kalau kata orang nyanyi, abang tahu ini aku punya line, yang ini Usop punya line kan. Tapi kalau lagu yang cinta lah kan, yang amat terkesan lah kan, Cinta Kristal lah. Ma'ruf kan? Semua akan teringat lagu tu, bahawa anda bila mendengar lagu Cinta Kristal, itu adalah dia tulis. Saya tahu ketika album tu nak dikeluarkan, Rahim Ma'ruf berlakon dalam drama kaset. Kita shoot di Cameron Highland. Buat asap masih lagi pakai kemian. Betul. Jadi kerana bila tiap kali saya ingat drama tu, saya akan ingat bahawa Nasir menjadi akrab dengan Rahim Ma'ruf adalah kerana mengusahakan Cinta Kristal, dan kemudian menjadi benda tu di mana Cinta Kristal meletup. Waktu drama syuting, Cinta Kristal belum lagi dirilis. Jadi itulah membawa, yang saya pun ingat itulah lagunya. Cinta Kristal. Cinta Kristal adalah lagu yang abang rasa dengar balik, betul ke aku yang tulis? Pasal dia punya interpretasi tu kan. Okey, kita tone down sikit. Lirik tu yang sebenarnya M. Nasir ni kepala dia semacam gua nak buat cerita ni, kira cinta lah, cinta. Tapi
ada spiritual, dia kata spiritual punya ni kan. Jadi itu yang abang pun tak tahulah macam mana dia punya tu, tapi masa tu abang pun sendiri tengah macam orang kata, kenapa aku jadi macam ni? Aku melawan, aku melawan untuk siapa? Apa ujung-ujung? Aku ada masa tu anak dah 3 masa tu. Isteri pula pasal Isteri satu je tuan-tuan. Isteri pula tu bukan isteri pula. Isterinya satu je. Isteri pula baru berhenti kerja TV3 sebab abang suruh berhenti. Itu yang pindah danau kota yang kau melepak tu. Sebab masa tu abang rasa, okeylah, aku job banyak apa semua kan. Jadi aku nak anak aku yang ketiga ni, aku biar orang rumah yang jaga, biar isteri yang jaga. Yang pertama, kedua, kita ada ni kan maid apa semua. Jadi fikir dengan rumah baru apa semua, job pun tak putus. Tetapi elok-elok aja orang rumah berhenti. Orang rumah abang editor di TV3 yang batch yang pertama TV3. Tiba-tiba keluar isu yang rambut tu. Dan itu yang mula abang ni macam aku dah melawan. Kalau dulu kalau apa-apa jadi pun kurang-kurang ada backup lagi pada orang rumah punya gaji. Sekarang aku dah tak dapat job. Dengan isu ni aku dah mula melawan. Itu yang macam what's the fuck I'm doing, man? Sampai macam tu. Tapi fikir aku kena buat benda ni. Itu yang diluahkan dalam, itu yang membara. Kalau orang dengar, orang ingat lagu cinta biasa. Cinta biasa lah tu. Padahal sebenarnya dia ada penuh dengan luapan emosi. Makna kita bertanya diri kita sendiri. Lepas tu bawa aku pulang. Faham kan? Faham. Gila ke nak minta tu kan? Tapi that is, kalau Hari Anwar boleh ketuk pintumu ku ketuk kan? Apa salah aku sebut bawa aku pulang? Okay. Jadi itulah dia. Saya baru tahu lirik lagu tu tersebut adalah penuh dengan kemarahan, walaupun muzik arrangement dan juga cara dinyanyikan oleh Rahim Ma'ruf dia kelihatan seperti sebuah lagu cinta. Saya percaya semua yang mendengar lagu ni, yang membesar pada zaman lagu cinta kristal, akan menganggap ia sebuah kisah cinta. Sedangkan dia adalah sebuah kisah tentang bagaimana duka ketika dilanda bencana yang besar. Anak, isteri semua terseret dan menjadi sebahagian daripada perjuangan tu. Apakah all the time favorite film Nasir Jani? Ini orang tanya. Abang punya all the time favorite. Saya tahu dia penggila Hussein Hanif, tuan-tuan. Kita akan panjang kalau kita cakap tentang Hussein Hanif. Dia tak jauh, dia cerita apa tajuk pun, dia tetap dibesarkan oleh mentaliti Hussein Hanif. Dia peminat Hussein Hanif, filem klasik-klasik Melayu. Seorang lagi pengarah yang dilupakan. Tapi dia orang tanya, abang, apakah all the time filem favorite Nasir Jani? Kalau filem Melayu kita favorite, dia ranking dia sama lah, tak boleh nak kata. Tapi daripada pengarah yang sama. Still Hang Jebat dan Dua Pendekar Hussein Hanif. Dia masih menyebut tentang Jebat dan Dua Pendekar Hussein Hanif. Itulah yang disebutnya dulu pun. Kami akan lihat semua filem-filem, walaupun saya lebih suka filem Sultan Mahmud Mangkat itulah. Tapi orang lama dia melihat dalam perspektif filmmakers. Kita melihat dalam perspektif filem saja. Dia memang tetap dengan Hussein Hanif. Itulah dua filem yang dianggap kata besar untuk ditonton. Tuan-tuan kena tonton je. Filem ni mungkin susah nak dicari, boleh cari je. Ada YouTube, ada Dua Pendekar, Hang Jebat pun ada. YouTube ada Dua Pendekar dan YouTube ada Hang Jebat. Okey, untuk since kita banyak yang tak tahu, malam ni kita ni opening shot Kembara Seniman Jalanan adalah hormat saya kepada Hussein Hanif. Kan empty frame. M. Nasir, kaki M. Nasir masuk. Tengok filem Hang Jebat. Opening, kaki Sultan. Close up, mid shot. Bergerak Sultan. Lepas tu, dia pull back. Track. Rupanya, Hussein Hanif pull back kamera tu, tracking sekali daripada atas. Ada semua saya cerita dalam nanti kita tentang filem, semua ada saya ceritakan. That is my homage, respect saya, sayang saya kepada Hussein Hanif. First filem saya, first shot saya is my homage to Hussein Hanif. Okey. Itu yang itu lah. Okey, untuk mengingatkan ni tentang Hussein Hanif. Okey, dia ada satu soalan pula. Kenapa Pian Habib Written Award? Jap.
Orang tanya. Ni untuk kau. Nanti dia akan cerita juga sepenuhnya. Pian jawab dulu. Kau jawab dulu. Bagi dia jawab pihak dia dulu nanti. Saya jawab. Sejak wujud tidur petisi sampai sekarang, benda ini tak habis-habis. Orang tanya. Tak habis-habis orang bertanya. Macam mana gua nak cakap? Sepatutnya dari dulu gua pasang tap. Cakap meledek. Bila orang tanya, gua buka tap dengar. Faham. Nampak macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, saya dan Habib award tu Festival Filem ke-6. Boleh kata masa itu Festival Filem masih 6 tahun jagung. Festival Filem ke-6. Yang ke-6. 6 tahun jagung. Baru lagi. Okey, tak apa. Pasal filem ke betul tak? Saya dicalon untuk KSJ, Kembara Seniman Jalanan. Pelakon pembantu terbaik di orang jalan. Sudah satu Malaysia. Tak luar negeri pun. Luar negeri tak tahu tak. Habis satu Malaysia sudah tahu. Saya dicalon untuk pelakon pembantu terbaik. Untuk filem Kembara KSJ. Okey. Tapi saya tak tahu. Sampai last minute majlis sedang berlangsung. Saya naik taksi pergi petisi dan majlis sebab kawan suruh pergi juga. Kawan tu wartawan. Dia tahu benda-benda macam ni. Mesti pergi. Pergilah. Masa majlis, semua orang sudah sedang berjalan. Saya duduk satu meja yang tak tahu apa-apa. Tak berapa lama, uji rasib suruh saya pergi naik pentas. Orang-orang meja ini suruh saya naik pentas. Tak tahu apa-apa. Baru duduk, lepas tu naik pentas. Okey, naik pentas. Nama dia diumumkan sebagai pemenang. Masa awak jin kasih, saya ambil, tetapi terpandang anugerah khas juri. Terpandang filem Sufi Sofia. Apa pasal saya diberi untuk filem Sufi Sofia? Anugerah khas juri pula tu. Ni, sedangkan sebelum ini dia orang cakap untuk filem Kembara, pelakon pembantu terbaik. Berulang kali, tiba-tiba atas pentas, anugerah khas juri. Orang filem tahu. Orang-orang filem tahu. Kalau sudah anugerah khas juri, maksudnya anugerah kasihan. Anugerah ambil hati. Tapi saya tak tahu. Saya ambil kertas dari jin. Kertas keputusan baca anugerah khas juri untuk filem Sufi Sofia. Aku tak dicalon untuk filem Sufi. Jadi saya tolak baik-baik. Ambil bela, pulangkan. Sebab memang tak mahu. Dah tak nak tengok-tengok saja. Tak mahu. Jin beri juga. Tak mahu. Saya pun agak awak untuk ambil gambar saja. Terus terang, saya ambil gambar saya. Orang juga gambar dalam. Tak tahu tak keluar suara kabar. Sebab apa tak keluar suara kabar? Dia orang marah. Orang-orang suara kabar, wartawan. Dia orang fikir saya sabotaj. Sedangkan saya tak tahu apa-apa. Rupa-rupanya nak sejadi. Saya turun pentas. Kira sejadi dari kru Kembara. Jalan. Lonjak saya. Ni, saya fikir
dia orang suka sebab menang. Walaupun tak, saya suka, saya pun tak tahu apa-apa. Kemudian Nasir bawa pergi kedai makan Benteng dekat Benteng Negara. Benteng dekat Benteng Negara. Duduk meja. Penat semua. Terus dia orang kidnap ramah. Kidnap. Bawa keluar dari majlis. Nasir ni, lu tahu tak? Apa? Lu tahu tak? Tak tahu apa-apa. Filem Kembara Dia Orang Rejat. Itu saya terkejut. Rupa-rupanya dia waktu yang sama di atas pentas filem Kembara ditenang oleh panel. Ditenang. Sepatutnya saya menang. Sebab saya sudah takut pembantu terbaik sebelum siapa lah? Sebelum orang lain menang. Saya belum apa. Dua rasa botak atas pentas filem kreatif. Abang cerita. Saya wartawan hiburan fikir saya pun sebutan tak tahu apa-apa. Sejak itu bertahun-tahun dengan satu wartawan hiburan, dia tak tegur saya bertahun-tahun. Tapi tak sampai hati saya tegur. Bukannya cakap apa? Dia ada hubungan dulu wartawan hiburan, wartawan kuat, ada grup, ada apa persatuan, ada hubungan baik dengan government, dengan finans, dengan festival filem. Saya tak tahu apa-apa. Bukan saya sebut tadi. Terima kasih. Itu saja. Ya, okey. Abang sambung. Nasir akan cerita pula Belum. apa sebenarnya di balik penolakan pencalonan kembali seniman jalanan. Okey. Dia akan Sekejap. sambung. Tahun depan mesti ada orang tanya lagi. Okey, cerita dia begini. Memang betul. Masa tu saya sedang syuting Rozana Cinta 87 di studio Pak Harun, arwah Pak Harun Hasan, Amir Communication. Dia yang tokeh majalah Kisah Cinta, habis surat khabar mingguan, banyaklah dia punya tu. Jadi dia buat filem. Filem Rozana Cinta 87 adalah filem yang keberapa tak ingat, tapi sebelum tu Yasin Saleh dah buat Suara Kekasih untuk dia. Jin Samsudin ada buat filem untuk Ali Setan. Jadi Rozana adalah filem yang kelima macam itulah. Jadi masa saya syuting tu, kalau tengok Rozana, banyak scene dia saya buat pasal penari. Jadi saya gunakan studio office Pak Harun. Dia ada besar gudang dekat Setapak sebelah Melayan Banking ni. Setapak sekarang ni. Jadi saya dah syuting, saya ingat dah masuk ke minggu ketiga macam tu. Masa tu festival filem. Jadi siang tu arwah Pak Harun kata, dia bagi saya ni 2 can filem. Pasal masa tu kita video belum apa ni, masih lagi ni. Mu pergi festival malam ni, mu ambil gambar. Shoot. Ambil gambar apa? OJ Mak Daud menang. Dia kata, kalau OJ Ahmad Daud menang, mu ambil stock footage. Pasal kita orang tengah syuting, jadi senanglah dia suruh kita orang, kamera semua dah ada. Dia kata, okeylah. Kalau OJ menang nanti kita shoot lah. Baik. Petang tu, dalam pukul 6 macam tu, abang, Badah, cameraman. Badarudin Azmi. Yes. Arwah Ali Kek. Kalau arwah dah arwah. Ya, arwah. Ali, lepas tu Noah Puek. Kru. Lepas tu adalah Aziz, berapa orang kru. Kita orang pergi. Masuk PWTC. Dapat pas semualah kita ni. Jadi sebelum mula tu, abang naik di atas. Kan dia ada ni, jadi kita orang nak cari angle apa semua. Naik tingkat yang paling atas sekali. Tengok dia. Program pun bermula. Malam tu lah, malam ni anugerah tu bermula.
tahulah filem Kembara dicalonkan apa semua. Jadi sambil itu kalau menang kita naik aja lah. Jadi tapi kita tak datang dengan pakaian yang sepatutnya untuk majlis tu. Okey. Kru Ujin dengan kita. Tengah kita orang nak shoot apa semua, ketua juri Aziz Draman naik ke pentas. Sebelum dia start bagi anugerahkan ketua juri, jadi dia dah mukadimah apa semua, dia kata okey, ada satu pengumuman sebelum kita teruskan. Semua pencalonan untuk filem yang filem Kembara Seniman Jalanan yang dipertandingkan untuk festival tahun ni ditolak. Kita orang ke atas, apa hal tolak? Kita tak tahu. Beranginlah budak-budak. Apa hal ni kan? Bila dah dengar macam tu, okey tak apa. Memang marah. Ya, ada tumbuk meja saya dengar waktu tu. Lepas tu kita turun. Turun kita tunggu. Tunggu suasana dah lain macam tau. Suasana lain macam. Kita tahu vibe tu. Macam ini ada tak kena dan juga kita orang ni macam rebel lah kan. Dan jadi kita bukan dari kelompok orang-orang filem zaman tu. Nampak? Dan masa tu bila dah sebut tu, jadi semua ni anugerah tak adalah Kembara Seniman Jalanan. Maknanya macam okey, anugerah kamera terbaik. Tak ada, dia pukul rata. Dia buang terus satu filem. Semua dia buang. Dengan pas yang ada tu, abang boleh pergi belakang stage apa semua. Jadi pergi belakang tanya. Semua tak boleh nak bagi jawapan. Abang tak tahu yang Pian datang kemudian. Jadi masa Pian datang tu, betul lah apa dia cerita. Abang pun tak sempat nak kasih tahu dia. Lepas tu keluar apa yang announcement tu, hadiah ni. Jadi Pian naik. Abang tak join Pian. Pasal ada in between tu sebelum ni, anugerah pelakon wanita terbaik. Memang betul Oji Ahmad Daud menang. Jadi kita shoot lah. Kita shoot. Dan juga abang ambil juga selingan malam tu Blues Gang pun perform. Interlude lagu Mawarku. Ingat lagi? Jadi kita shoot jugalah. Jadi Pian masuk, duduk meja yang dia cerita tadi. Kita orang berlega. Dengan suasana kepala dah berangin, cek pasal lah dia orang ni kan. Memang tengah ni. Tinggal jangan kau usik je. Kau patik memang ranap kita orang kerja kan. Masa tu memang dah angin betul. Maksudnya macam menteri yang datang masa tu, Timbalan Perdana Menteri Arwah Ghaffar Baber. Ada dekat depan tu. Tinggal respect dia je, kita orang tak nak buat hal. Kita orang relax kan. Bila apa yang Pian cerita tu, betul lah. Maknanya abang sendiri pun tak tahu yang masa sebut tu, dia announce tu, yang Pian naik tu, rupanya dia, abang tak tahu dekat kertas tu. Dan abang pun tak sempat nak kasih tahu Pian. Jadi maknanya kita orang buat apa yang patut kita buat lah. Jadi untuk menjawab macam Pian kata, tak payahlah 10 tahun lagi orang nak tanya. Itulah daripada pihak Pian punya cerita dan pihak kita orang. Jadi malam tu boleh abang rumuskan, abang dapat stock footage Fauzia Ahmad Daud, Oji menang, pelakon ni. Walaupun yang dia menang tu apa filem Suara Kekasih tak salah, Ida Farida. Jadi masa tu tak tahu lah. Besoknya tu abang masih syuting lagi. Besok syuting barulah dapat tahu. Dah kecoh lah. Rupanya Kembara Seniman Jalanan ditolak kerana M. Nasir bukan rakyat Malaysia. Habis kenapa tolak pukal satu filem? Yes. Itu persoalan dia. Kenapa kau tolak? Borong pukal lah ni. Patutnya dia hanya tak tolaklah M. Nasir. Pencalonan pelakon lelaki terbaik. Dan skrip terbaik pasal M. Nasir. Skrip asal apa semua. Kenapa kau? Apa jadi? Cameraman aku. Aku sendiri. Pelakonnya. Habis dia tentang dia. Semua. Dia orang cakap Singapura, juri cakap Singapura, M. Nasir Singapura. Tetapi ada filem yang karyawan luar. Helen. Indonesia boleh pula. Jadi tengok, Suara Kekasih menang, Oji Ahmad Daud, pengarah je Ida Farida. Dia dari Indonesia. Okey. Jadi tak, Indonesia, Ida Farida. Jadi di situ yang macam ada tak munasabah jawapan tu. Lepas tu cari apa? Dah marah.
Masa tu syuting dapat tahu tu semua. Abang pergi ke ni office Finas. Masa tu office Finas di sebelah ada banglo. Kalau Jalan Nampang sekarang ni French Embassy. Dia sebelah kiri kan French Embassy. Lepas tu ada banglo. Sekarang dah jadi showroom kereta ke tak salah. Itulah banglo. Pergi jumpa ni Zain Hamzah. Ketua pengarah Finas. Masuk bilik dia. Abang pergi dengan arwah Husin, bapaknya si Saiful. Ya. Husin PM. Ya. Bawa. Dia kata, Sil, kalau kau nak pergi, meh, aku bawa. Atas, orang kata, atas sifat-sifat security lah. Faham lah kan? Bawa. Pergi. Abang masuk jumpa Zain Hamzah. Tanya, Tuan, apa cerita ni? Oh, saya tak tahu. Ni, mana boleh tak tahu? Sekarang filem bawah kamu. Apa terjadi pun saya perlu jawapan daripada kamu. Kenapa ditolak semua ni? Kenapa tidak kau tolak aja M Nasir ni? Kenapa? Oh, tak tahu saya tak tahu. Dah marah? Kang mentu ni, alah tak boleh lah. Kira pun keluar. Tengok masa tu dia orang ada buat renovation kat belakang. Tengok baik batu bata ni. Ambil sebiji. Husin pun nampak. Pegang apa. Dia pegang. Sebelum sempat dia pegang. Abang dah sempat kena. Pang. Pecah pintu Finas. Itulah cerita dia. Dan selepas tu baru dapat tahu. Rupanya. Rupanya. Juri tu, salah seorang juri tu ialah arwah Hamzah Husin. Hamzah Husin rupanya M Nasir tak cerita dekat abang. Dan abang pun tak perlu tanya M Nasir. Dan M Nasir pun tak perlu bagi tahu abang. Pernah hantar skrip raw dia tu untuk dijadikan screenplay kepada pada Hamzah Husin sebelum datang jumpa abang. Bila dia dah buat, bagi M Nasir tak buat. Tak kenalah dengan cita rasa M Nasir. Itu yang Dia datang pada abang. Sudah keluar pula cerita Nasir Jani plagiat. Kononnya dia punya skrip. Jadi maknanya yalah dia pun dah arwah. Kita pun malah nak cerita, tapi sejarah tetap sejarah. Salah seorang yang penyebab kenapa benda terjadi apa yang telah terjadi. Tuan-tuan tolong tuan-tuan untuk dapat banyak benda saudara nak simpan dalam bentuk dokumentasi bertulis. Saudara lock buku ni RM80 dan salah satu baju ataupun dua baju Abang Pian malam ni untuk support seniman Malaysia. Tak mudah dilalui oleh lelaki berani ni selama 4 dekad dalam industri, tuan-tuan. Macam-macam warna-warni. Kita tak boleh nak stream semua benda. Mungkin kita akan panggil dia stream nanti lagi untuk benda yang lain. Lock buku ni kita dapat berapa combo buku dan berapa combo baju. Support tu tuan-tuan. Kerana ini kita bercakap tentang dua lelaki berani. Tak semua orang akan buat kerja macam ni tuan-tuan. Saya berada dalam industri pun hampir 30 tahun. Tak pernah seketik saya berani bersuara. Berbanding orang ni telah mencipta sejarah bahawa dia orang minta Hussein Hanif, kita kena buat hari lain. Pasal abang akan berlama kita akan stream, dia orang nak minta. Sebab saya berani jamin tuan-tuan, saya berbangga kerana dia petik sikit nama Hussein Hanif, tuan-tuan semua nak tahu. Kerana ini adalah seniman yang dilupakan. Kalau kita bercerita tentang Hussein Hanif, orang-orang keras hati pun boleh menangis. Yes. Bagaimana seorang lelaki buta huruf yang dibesarkan dalam studio, melukis poster, bapaknya pelukis poster, kemudian menjadi pengarah filem, yang tahunya tentang sejarah Melayu dan juga tentang mentaliti Melayu begitu besar, sedangkan dia membesar sebagai budak buta huruf. Satu hari kita akan stream tentang Hussein Hanif yang saya rasa patut saudara tahu. Dia adalah seniman hebat yang dilupakan, matinya juga muda. Tapi dia menjadi keajaiban. Kalau nak tahu lelaki hebat, kita akan cerita tentang Hussein Hanif. Kerana Hussein Hanif juga menurun. Walaupun bukan saudara bara, tapi darah Hussein Hanif as a great fighter. Hussein Hanif asal Melaka. Melaka ya? Dia pergi ke Singapura. Bapaknya adalah pelukis poster filem je. Dia membesar, berkelewar dalam studio tu. Kita akan cerita nanti. Terima kasih. Lock dulu bukunya sebelum Pian belanja. Pian belanja satu saja. Tak apa, nanti sambung masa ada. Ni, siap. Cerita Hussein Hanif. Hussein Hanif. Dalam buku ni ada 6 bab ataupun 6 chapter yang saya tulis tentang Hussein Hanif dalam buku ni. Orang Melayu tuan-tuan kena tahu Hussein Hanif tuan-tuan. Tiada pemberontak yang berani menentang tentang kita panggil mentaliti klasik untuk tahun-tahun tu membuat filem tentang Sultan Mahmud mangkat di tulang, istana berdarah kan. Itu tak ada orang berani buat kerana dia mengkritik secara terbuka.
hal-hal yang tidak adil tentang istana dan Raja Melayu. Walaupun tapi bijaknya tuan-tuan, filem tu diterima pada zamannya. Yes. Menunjukkan kalau kita kata nak cari seorang yang berjaya menyentuh satu perkara besar dengan bijak, Hussein Hanif. Ya. Satu lagi kita akan stream Hussein Hanif, jangan risau. Kalau nak stream kena ambil masa 45 minit tentang Hussein Hanif. Abang cerita siapa lock saya dah capai aim ke buku ni? Sebab abang datang daripada jauh ni, saya sedang membantu untuk capai 30 minimum lock bagi buku ni. 22 set buku. Okey, kita capai 8 lagi tuan-tuan. Saya akan panjangkan sikit stream untuk mencapai 30 buku sebab saya tak banyak promote buku kerana kita bercakap tuan-tuan terlupa nak lock. Lock buku 3 RM80 dan 2 t-shirt Abang Pian. Abang Pian akan stream lagi sebab saya boleh jemput Abang Pian bila masa. Tapi Abang Nasir susah sebab dia kena merentas negeri. Ya, dari negeri. Melaka jauh. Jadi metod tu ni kebetulan sebab dia datang Kuala Lumpur Alternative Book Festival. Ya. Itu dia berada di Kuala Lumpur dapat permit khas kerana dia penulis dan dia dapat bagi tahu ini adalah urusan perniagaan untuk menjual bukunya. Besok dia ada di apa Sunway Mall? Sunway Pyramid. Sunway Putra Mall. Depan PWTC ada kedai fiksi Ada kedai tu. jadi pergi ke kedai buku fiksi di Sunway Pyramid Mall kerana Abang Nasir Jani berada seharian. Kalau siapa yang berada di Kuala Lumpur tak perlu tuan-tuan. Kau jangan datang pada Perak lepas tu kau salahkan Nasir bila kau nak tangkap. Kau datang daripada Melaka, kau datang dari Sembilan, lepas tu polis pegang kau seret nombor 1. Dia dah cukup penat dah tuan, abang penat dalam zaman dia. Yang mana duduk luar Kuala Lumpur lock je sini. Nak sign aku dapatkan sign dia, kau jangan risau. Aku boleh paksa dia sign esok malam. Penerbit datang hantar. Kau jangan je guna nama dia, petik nama dia pula bila sangkut dekat roadblock. Konon nak jumpa sangat Nasir Jani. Langgar PKP tak ada. Bagi mereka yang ada masa besok support ada buku-buku penerbit tempatan, pergi saja ke Sunway. Anda boleh jumpa Abang Nasir dan ambil gambar apa semua. Tingkat 4 lah. Tingkat 4. Fiksi, pergi je. Anda akan tanya orang fiksi, di atas ada fiksi book tu, naik je. Dan support saja, beli buku. Ramai penerbit buku ada kat situ. Dedahkan diri anda pada buku bagi mereka yang ada di Kuala Lumpur. Boleh bawa pun keluarga sambil mengharung hari-hari terakhir sebelum datang Ramadan Mubarak ni. Dan juga abang ada program pukul 4 buah bicara dengan ni tajuk dia adaptasi novel ke filem. Menarik tu Abang salah seorang panel dengan Nadia Khan. Nadia Khan. Bang, saya tanya satu soalan. Dalam industri drama, dalam industri abang ni, siapa kawan yang paling abang sayang? Saya dah agak itulah. Tapi tak payah sebut itu. Pasal itu memang dah saya hidup semati. Itu. Ramai abang senaraikan kawan-kawan abang rasa will never forget Lolok. Lolok pun Ya. Lolok memang Lolok sampai sebaya tapi sangat menghormati dia tuan-tuan. Lolok takut dengan dia. Saya sekarang baru bagi tanya. Dulu tuan-tuan tak ada orang berani dengan Nasir Jani. Saya dulu masa dia nak reel saja filem, kami semua berlari tengok di monitor tuan-tuan. Nampak sampah je kelang kabut pengambil. Jangan director nampak dulu. Kalau nampak tuan-tuan, kasut sampai. Tak ada, jaket tak ada. Kasut sampai dulu, kena apa bang? Sampah. Jadi semua pergi monitor. Jadi waktu dia isap rokok adalah syurga bagi kami. Sebab kita dapat ada masa. Tiba-tiba dia bagi tahu je, nak asap. Tuan-tuan, asap bukan pakai mesin tuan-tuan. Dia pakai arang dengan kemian. Jadi nak pergi cari arang dan kemian selepas pakatan asap, dia jadi as soon as possible. Maksudnya berlari. Dia datang tuan-tuan, dia tengok nak colour kelabu. Pergi kedai colour kelabu tak ada. Nasib baik saya pernah mengecat tuan-tuan sebelum jadi kru filem. Saya kata, "Jom kita beli cat putih campur cat hitam, dapat warna kelabu." Cat dia datang, "Mana kau dapat cat?" Campur putih dan hitam. Okay, itu sekarang je tuan, note dia sangat rendah. Dulu tuan-tuan, kalau sebut badi Nasir Jani ni tuan-tuan, kru dia saja yang tahu. Tapi dia guru yang baik. Dia belanja saya banyak pengetahuan, terutama rock lah konon. Tapi Grand Funk Railroad tak dengar. Datang saya dengar Grand Funk Railroad. Dia mengajar saya banyak tentang tiap lagu Pink Floyd dan juga sejarah dia. Jadi saya belajar dengan dia bukan banyak tentang benda-benda minor, tapi the principle. Dia ajar saya banyak filem-filem yang hebat. Tuan-tuan, okay, kita akan stream lagi sikit. Ada lock tak ni dah 380? Buku ni kena push tuan-tuan. Tapi kadang-kadang saya selalu terperangkap bang, nak push buku atau nak stream konten. So, kadang-kadang dalam stream ni orang nak lock, dia bergantung pada mood kita promote. Tapi kadang-kadang kita nak konten. Jadi tolong lock tuan-tuan, kerana saya mungkin kena tunggu lepas raya untuk stream, because tak ada festival buku sepanjang Ramadan. Jadi kita stream lepas raya kita akan buat tribute to Hussein Hanif. Saya suka untuk buat tuan-tuan, kerana
melupakan ahli politik boleh saja sebab mereka datang dan pergi. Ya. Melupakan seniman, dia tak datang tiap tahun. Betul. Seniman tak datang tiap kali pilihan raya, tuan-tuan. Betul. Seniman datang kadang-kadang terputus dia punya sanad tu, baru lahir seniman baru. Dan seniman tak diundi. tak diundi. Jadi kita nak tahu Hussein Hani, saya fikir kata bercerita tentang Hussein Hani, mungkin saya mendengar juga akan menangis, ada juga akan menangis. Sebab membaca tentang Hussein Hani pun boleh buat kita menangis. Tentang lelaki luar biasa, anak Melaka yang pergi ke Singapura dengan segala kekurangan tapi meninggalkan filem-filem yang buatkan. Tanya. Siapa lebih banyak? Juta-juta suruh Nasir buat filem. Okey bang, cerita tentang salah satu buku yang kita belum sebut ni bang, yang bahagian ni. Ini tadi belum jawab lagi. Kawan. Kawan. Siapa kawan dan apa? Sebutlah 3-4 orang kawan sementara. Lock bukunya dan lock bajunya. Kawan dia lah macam itu tu dah memanglah. Sekarang pun kami jauh rumah itu dengan saya beza lapang batu aje. Jadi itulah kawan yang ada nak berborak ke. Okey. Tapi selain pada tu masa saya susah, masa saya kena gam, saya rasa malam ni saya pecahkan lah. Yang bantu Joing Banyak bantu. itu dua beradik tu. Search Kid dengan Din. Din gitaris okey. Yes. Nasir Search. Arwah. Itu yang ayah. Nasir Search bukan Yazid. Oh ya okey, Nasir okey. Tapi itulah kawan. Tapi kawan dalam filem itu muzik. Tapi kawan dalam filem yang kira ni kawan-kawan yang membantu waktu dia diboikot tak ada pendapatan, tuan-tuan. Hidup dia merudum, habis keluarga dia semua macam tu. Waktu tu berada dalam keadaan kekurangan wang apa semua. Dia sebut dia lah kawan-kawan yang support dia dari belakang, maksudnya financially. Okey, kalau kawan yang macam dalam bidang ni yang sama ni Syami Baba. Kak Sumi okey. Yes, Syami. Oh, silently. Sumi adalah guru dia sebab waktu Abang Nasir buat banyak iklan, dia belajar banyak daripada Syumi Baba. Tapi waktu dalam filem mereka datang dua dunia berbeza. Okay? Syumi tidak menghasilkan filem-filem macam Nasir Jani dan Nasir Jani tak buat filem-filem macam Syumi Baba. Terkejut saya dengar Kak betul. Syumi masih Pasal ada. saya kenal Syumi daripada tahun 75. Ya. Dengan arwah Mustafa Ma'ruf. Pasal masa tu saya di ITM belajar teater di sekarang ni Aswara lah ni. Tiap-tiap ujung minggu datang jadi Syuaimi Baba lah yang ni. Jadi sampailah sekarang kawan yang ni dan Abang akrab dengan Kak Syumi sampai sekarang. Memang. Kami memang panggil dia Kak Syumi walaupun Syumi juga pernah jadi bos saya tapi tak boleh panggil Puan Syumi, dia panggil Kak Syumi je. Syumi. And then UA. Oh, you Haji Sari. UA. Alhamdulillah. Ramai orang tak tahu yang sebenarnya saya dah tahu pernah dengan UA tapi tidak rapat, tapi dia saya tahu UA pasal di ITM. Saya Meskom, UA Applied Science. Dia pernah berselisih apa semua. UA and then yang terbarulah generasi baru is Muhammad Khalid lah. Muhammad Khalid dan Al Jeffrey. Okey, alhamdulillah. Al Jeffrey. Jadi siapa tadi? Syuaimi Baba, UA Haji Syahri, Muhammad Khalid, Al Jeffrey. Kalau ada kata yang kelima, ranking kelima lah kan. Hasan Muttalib lah. Oh, Hasan pun. Hasan saya kenal masa saya di Pro Film. Dia di Filem Negara. Tahun 78. Saya mula ni. Dia nanti petang-petang dengan motor Honda dia. 100 cc rasanya masa itu. Daripada PJ dia mesti datang ke Pro Film di Jalan Geni. Sekarang salon filem punya bangunan sekarang tu orang KL mesti tahulah Sempang Flat tu. Nanti dia petang datang sampailah ke malam duduk berborak cerita pasal filem apa semua walaupun dia animator. Dan saya banyak tahu filem-filem macam tadi lah sebelum pergi London tu mana source tu lagi pada Hasan Muttalib seorang sangat knowledgeable. Dia adalah Wikipedia filem. Saya memang dengar talk dia. Walaupun rambut belah tepi tuan-tuan. Rambut dia memang betul-betul jalan ampas tuan-tuan. Dengan dia punya mamak pure dia tu. Tapi jangan lawan dengan dia tuan-tuan. Duduk dengan dia rugi kalau bercakap. Duduk dengan dia pasang telinga. Dengar je. Sebab dia memang wiki filem bergerak. Saya ingat satu genius lah sebenarnya. Tapi oleh kerana macam biasa lah tak pandai mengipas, tak pandai membodek. Dia kan seorang yang sangat lurus dan luhur. Orang Hasan Muttalib. Saya boleh membesar di Kuala Lumpur pun. Tak tahu apa satu pergi dengar kan. Cerdiknya brother ni. Tapi kenapa rambut dia skema? Rambut daripada topi. Betul-betul lah. Mustafa mengingat kita pada Nodir Ahmad. Dia tak bergerak oleh zaman. Dia macam freeze daripada lelaki 70s. Lagi itu okey. Tadi itu filem. Filem dan ni. Artis. Kalau muzik kalau kawan-kawan muzik lah. Selain pada itu my respect dan kawan yang ni. Still my brother lah.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Semua Tok kawan-kawan Gani. tak meninggal dengan abang. Tok Gani Blues Gang. Okey, itu Okey Gani. Tok Gani. Ya. Pasal Tok Gani, saya dah kenal Tok Gani lama. Kami sama asrama dulu, high school Melaka. Oh, okey. Abang form 1, dia form 4. Okey. Jadi dah kenal lama. Dah kenal, dia dah super jadi, duper senior, yes. Jadi inilah semua kawan-kawan yang ni. Dan jangan lupa Sani Sudin dan isterinya Sabaria. Jadi orang kawan lama tuan-tuan. Dia orang satu batch. Ini tak payah kira lah. Ini tak payah kira. Dia itu kelas tersendiri. Jadi itu ajalah yang boleh. Kawan. Masa dia susah, siapa tolong? Ya. Dia sedang cerita. Nah, sekarang orang-orang muda, lu orang umur berapa, usahakan nak buat sesuatu. Nasi jadi umur 30 tahun, arah film. Arah film kembara umur 30 tahun. 30 lebih kurang. Abang dah 67 tahun. Abang dah 67 tahun. Baru masuk 67. Jadi tengok perut tak ada Ya, tuan-tuan. mudah. Jaga kesihatan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya aku lah. Dia boleh pakai semua type tuan-tuan. Dia masih pakai ni apa ni slim tight ni. Dia panggil tight tapered ni. Bangun bang tunjuk. Orang 67 tahun main tight tapered. Kau jangan marah dia macam dia jaga kesihatan. 67 dia main tight tapered. Perut tak ada. Perut tak ada. Ini daripada Tak boleh dulu. buka kan nampak six pack kan. Okey. Ini baju. Ni baju dia kita lain kali tadi dah bincang kata dia akan datang, kita akan stream baju dia pula supaya persiapan boleh dibuat oleh Rabak untuk keluarkan sebanyak mungkin baju ni. Okey. Malam ni kita lepaskan baju Abang Piat lot. Berapa banyak lot berbuku kita dah capai dah? Ya. Buku 30 alhamdulillah itu yang kita sasarkan. Lock saja, lock insurans 2. Siapa-siapa masuk tolong lock insurans 2. Dan Abang Piat dapat baju apa? Abang Piat saya akan jemput dia lagi, dia akan stream kat pada Ramadan. Baju 19 ada yang lock double. Okey, ada baju lebih daripada 20 like, ada yang lock double. Nanti adalah tuan-tuan punya sokongan kerana saya memang set up buku adalah 30. Kerana saya tahu bahawa kita kena bergerak perlahan-lahan melatih orang baca buku filem. Dapat 30 pun dah okey. Selalunya orang nak baca buku-buku sensation je, tapi ini adalah education. Kita mulakan platform pertama latih 30. Tuan-tuan yang beli log, jangan lupa tuan-tuan buat sikit kerja apa yang kata up di Facebook, kesan saudara membaca. Sebab prosesnya adalah saudara, bukan tentang saya dan saudara, tetapi tentang negara bangsa ni, tentang anak-anak kita. Supaya mereka menjadi orang yang membaca. Dan akhirnya paling penting tuan-tuan, membaca ni bukan nak tahu tentang gosip, tetapi tahu tentang sejarah. Banyak sejarah akan dilupakan begitu saja. Macam saya kata tadi tuan-tuan, besar jasa Hussein Hanif, tapi berapa kerat orang yang tahu Hussein Hanif. Saya tak boleh menonton filem Hussein Hanif tanpa hanjebat tuan-tuan. Saya kalau tengok bang, separuh cerita saya dah boleh menangis. Bukan menangkan filem, tapi mengenang kenapalah Hussein dilupakan. Kenapalah lelaki ni tak disebut dalam carta filem-filem Melayu. Jadi bila hang jebak kena tikam tu dah tentulah menangis. Tetapi memikirkan Hussein. Sebab tu filem-filem Hussein saya tak akan tonton sebab kita rasa macam ada banyak dosa yang tak terbayar. Pada seorang lelaki yang berjuang menjadikan mental filem Melayu sangat besar tuan-tuan. P. Ramlee ada sumbangan dia. Kita berterima kasih. Tetapi Hussein kita kecewa kerana dia dilupakan. Itu yang menyedihkan kita. Seorang pembikin filem besar, saya fikir kata kalau kita nak cari 3 pengarah filem besar dalam epik Melayu, saya menyatakan Hussein adalah yang kedua selepas P. Ramlee. Tetapi Hussein dilupakan tu. Saya tak tahu apa dosa Hussein. Tapi saya menganggap dosa Hussein adalah dosa bangsa Melayu tuan. Kita tak suka bercakap tentang seorang yang baik kerana kita habis masa cari buruk orang. Jadi masa kita banyak bergosip, bercerita tentang melangkaui batas lah, apalah macam-macam. Jadi itu yang menyebabkan kita kurang bercakap. Lok, terima kasih kerana anda dah log. Saya akan bagi Abang Nasir bercakap sekali lagi sebelum saya jumpa lepas raya untuk kita stream. Permintaan saya tahu banyak. Kita petik nama Hussein Hanif, orang dah tanya bang. Berarti baguslah orang nak tahu tentang. Betul tuan-tuan. Mengetahui cerita Hussein Hanif, kalau abang stream time okey, kita akan menangis. Sebab hebat orang ni. Saya tak fikir kata ada lagi yang dalam kelas Hussein Hanif yang boleh dilahirkan selepas Hussein Hanif meninggal dunia. Okey, abang note yang terakhir, log dah capai 30. Kita harap ada 2-3 log insurans. Tadi buku 31 dah kita dah capai log alhamdulillah. Tadi kau nak tanya pasal ni tadi? Ni. Abang lah promote. Apa yang ada dalam buku ni? Okey. 2 ni abang dah promote. Yes. Soalan anda baca. Soalan. Kena streamline. Dia tajuk baru. Buku Brother Kita Mesti Terus Hidup ni ialah kata-kata dialog Pian Habib Osman Tikus. Dan saya pun tak sangka yang dialog ni dah jadi hidup, macam fenomena. Tak mati-mati. Satu statement kan. Buku ni adalah catatan saya tentang masa saya kena gam apa semua, dah tak ada job apa semua. Tahun 1996
saya balik ke kampung. Dah tak boleh buat apa, bawa anak ni balik ke kampung, sewakan rumah yang Danau Kota tu. Sewakan. Dah tak ada job dah. Kereta pun dah Tak kena ada. tarik semua. Balik, tak tahu apa nak buat. Lepas tu, job dah tak ada. Teringat pada marah tu. Masa tu marah. Fikir. Aku tulis lah. Tak terfikir yang akan jadi buku. Hanya tulis pasal sebelum benda tu hilang, baik aku tulis. Ya. Jadi, tulis masa tu komputer semua baru di pasaran. Memanglah tak ada duit nak ni. Jadi, tulis pakai tulis tangan. Ini tag asal dia ada tulis tangan. tulis Kalau waktu tangan. tu dia hidup susah, tak mampu beli komputer. Tulis tangan ni. Tulis tangan. Tengok orang nak jadi penulis. Pakai buku ni. Panggil buku rekod buku ledger, buku ledger. Ledger ataupun cikgu kan buat Rekod catatan dia pelajar. ada. Ini buku yang menulis asalnya. Jadi buku ni berada kita mesti terus hidup adalah catatan saya, mana yang saya ingat apa yang terjadi sepanjang saya melawan rejim Mahathir, melawan isu rambut, melawan whatever yang ni, sampailah saya digam dan sampai dah stuck to the wall, dah tak boleh cari makan dah. Dah tak boleh cari makan. Nak besarkan anak apa semua dah. Masa tu anak dah 4. So, terpaksa balik kampung. Balik ke kampung, nasib baiklah. Arwah mak kata, okey, ada satu rumah tu dia sewa kan. Dia kata, asyik kau duduk kat rumah tu. Jadi, saya take over. Jadi, masa tu fikir dah 2-3 bulan. Tahun 96 rasanya. 96 lah. Dan masa tu juga keluar menaik mahkamah. Keluar Macam-macam naik. charge yang Itu nanti kemudianlah kita cerita. stream kan. Keluar masuk mahkamah and then fikir baik aku tulis sebelum ni kan. Jadi tulis tahun 98 lah tulis benda tahun 98 1 tahun lah rasanya saya menulis pasal masa tu reformasi apa semua dan saya pula tak boleh tunjuk muka terlampau banyak sangat di KL. Jadi saya okeylah, tak apalah. Tulis. Tulis, simpan lah. Tak ada apa pun. Nak jadi cerita, tahun 2015, masa tu saya tengah buat skrip dan pre-pro filem Tom Biro dengan Ramli Awang Mursyid. Tom Biro. Tom Biro. Tiba-tiba dapat call daripada Mutalib. Mutalib Osman. Mutalib Osman, Dubok. Talib tahu. Dia kata, Mut agak ada kau malam ni, Mut. kalau ada, apa khabar? Mut adalah jawatan kuasa protem penubuhan Parti Muda. Ini dia lah, Dubok. Jadi, dia call, kata, bang, saya nak buat ni, nak tulis buku pasal abang. Buat buku. Lama kata, nak tulis, okey, kita jumpa. Jumpa dia ceritalah. Lama abang cakap, begini, pada tulis buku baru pasal ini untuk pesta buku. Dah berapa bulan aja lagi, bulan 3, 4, 5 macam tu, bulan 6 kata tak boleh ni, tapi abang ada bawa buku tu, ledger tu, buku bawa tunjuk kat dia. Ini yang sebenar abang punya, nak kata diary pun boleh lah, tapi memang abang luahkan perasaan abang ni. Dia tengok ini okey ni bang. Okey, jadi on. Jadi, kita terbitkan ini Tapi abang cakap dengan dia, jangan tukar satu perkataan pun. Okey, on. Itulah. Selepas bayangkan 90 siaplah buku ni ditulis tangan 20 tahun tu. Yes. 20 years tersimpan dalam buku ledger tu. Yes, dan tak Mutalib, kau terfikir. penyelamat khazanah tu, Mutalib. Kalau tidak buku tu jadi hampas, tapi kau dah ambil dan bukukan. Terima kasih. Ya, dan memang tak terfikir yang benda dia rupanya boleh bagi orang kata income. Selepas 20 tahun. Ya. Jadi ini nasihat abang kepada bakal penulis or script writer. Kalau ada idea, tulis. Jangan fikir bila skrip tu akan pasal skrip bukan sayur ataupun daging yang akan busuk. Kau tulislah. Mungkin 20 tahun akan datang boleh ni. Okey, contoh bagi baru-baru ni. Ada beberapa skrip yang abang tulis tahun masa tengah dekat kampung lah, dah tak ada job, tulis lah. Kita siap dengan screenplay dia pun tak ada ni.
Itu tahun 98, 99, tahun 2000 apa semua. Baru-baru ni 3 ada producer ambil. Alhamdulillah. Kita tak tahu bila dia akan datang. Yes. Jadi nasihat abang pada bakal penulis ataupun penulis skrip ke penulis buku ke apa ke, tulis bila ada idea. Tulis saja, jangan risau bila nak jual, bila nak ada. Jangan risau. Dia mempunyai ketagihan menulis yang sangat teruk, tuan-tuan. Dulu dia menulis apa tahu? Setiap tiket bas mini, dia akan tulis dekat belakang tu dan balik dia masuk dalam kotak. Tulis, dia naik bas mini dapat, dia akan tulis. Bubuh dalam kotak. Sampai satu masa kalau dia nak buat kerja, tuan-tuan, dia tuang semua kotak tu, dia tengok balik dekat bas mini tu apa yang dia pernah tulis. Dulu dia punya ketagihan menulis yang teruk waktu saya kenal dia tu, tuan-tuan. Itu hidup dia. Hinggalah dia naik bas mini pun daripada buang masa, tulis belakang tiket balik, simpan dalam kotak. Kemudian tuang kotak tu, dia cari-carinya, disusun-susunnya balik. Itu ketagihan menulis luar biasa. Terima kasih kerana Abang Nasir Jani sanggup hadir. Terima kasih pada anda semua yang stream, ada 500 lebih, Jack. Okey. 500 lebih tengok. Sustain 500 orang menunggu, tuan-tuan. Kalau nak kumpulkan panggung, berapa kos tu? Nak dapatkan 500 orang menunggu dengan begitu panjang. Terima kasih juga kepada anda yang menyokong buku dia. Saya jumpa dengan saya punya Big Brother. Ni istilah Big Brother betul. Yang H2O cakap mungkin kontroversial. Tapi aku sebut dia Big Brother memang betul. Aku makan, aku minta duit, aku isap rokok, curi rokok. Dia isap Marlboro, tuan-tuan. Zaman saya tu tak mampu kru isap Marlboro. Dia pengarah dia isap Marlboro. Tapi dia suka tinggal rokok merata. Jadi senanglah ambil rokok dia. Makan minum saya, tuan-tuan. Saya tak kenal kotiok kerang, tuan-tuan. Kotiok kerang adalah makanan yang mahal masa saya besar di Kuala Lumpur. Tapi dengan dia makan boleh tambah, tuan. Kau makan jacket, berapa banyak kau dapat makan. Dia panggil saya jacket lah kerana saya mudah terkejut pada kena marah. Jadi dia orang lekatkan saya jerk lekat jacket. Kerana saya sentiasa panik. Saya budak kampung datang, tuan-tuan. Bekerja dengan orang masyhur ni bukan benda yang mudah. Tapi saya akan ingatlah. Saya dipaksa makan kotiok kerang sampailah dia kata tak boleh habis. Jadi dulu kedai Pak Zek tu kotiok kerang yang paling sedap tu. Itu sejarah siapa arwah dah mungkin dah apa orang yang buat kotiok kerang sebab masa dia goreng pun dia dah tua. Terima kasih kepada semua yang support stream bersama dengan Nasir Jani dan Pian Habib. Abang Nasir sure akan datang kerana saya nak sekurang-kurangnya dalam hidup saya, walaupun saya tak pernah melakukan apa untuk saya ni, kita buat sesuatu stream untuk tribute to bapa perfilman Melayu, bagi filem-filem anti filem-filem radikal yang besar Lusian ni kita buat satu malam. Terima kasih Pian. Cakap sikit. Masih ada 5 minit. Gua teman ini berada saja. Dia bercakap. Dia dah cakap dia tumpang 2 kaki kerana 3 kali. Dah dia selalu stream sini bang. Pasal dia dekat. Yalah, UA dah 2 kali 2 kali. Sani selalu sini juga. Okey. Okey, banyak buku yang nak minta insya-Allah. Besok buku. Sudah sebut. Sudah. Besok pergi sini. Dia apa nama tu? Ni Sangway Piramid. Nama-nama Sangway Putra. Sorry, Sangway Piramid. Kau jangan pergi Sangway Piramid. Sangway Putra sayang. Sangway Putra. Ni sana gua Istana Budaya. Besok malam. Petang pergi sana, malam dia di Istana Budaya. Okey, terima kasih semua. Pergi saja. Dah, gua makan. Aku kena mengalah tuan-tuan sebab dia tak boleh dengar aku cakap. Aku kena dengar dia cakap. Itu perjanjian. Selagi hayat masih ada, itulah perjanjian. Ni gua punya prakata. Gua tulis. Dia tulis prakata buku ni. Muka gua apa ada ni? Muka dia pun ada. Gua punya muka apa ada banyak. Ada lagi. Okey, terima kasih. Okey. Beli buku baca. 180 buku kita 3 kali 90 buah buku kita jual dalam 30 log untuk Nasir Jani. Terima kasih banyak. Pada 37 set dah ada up 7 minit yang last. Itu kadang-kadang stream ni konsep dia macam tu, kita kena kerap promote, tapi kadang-kadang kita nak cerita konten. Nak break pula. Sebab saya kena buat teknologi video dia supaya di sebelahnya tu stream buku boleh jalan, sebelah kita tengok sebab saya pakai double split screen. Okey. Boleh. Ni, boleh cakap. Ni, Zainal. Baik. Terima kasih. Jumpa ajak kawan-kawan. Buat buku ini. Ya kawan-kawan. Kalau awak harapkan berniaga berjual, tak ada. Baik kawan-kawan. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Kita akan stream lagi. Saya gembira kerana anda menyambut kata nak tahu dia ada seorang tanya minta detail kong Usiani. Mana boleh belanja sikit Usiani kena belanja 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Selepas ni lah. Ada lagi? Saya live Bang Anjin saya.